Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Ustazah Yus. Alhamdulillah, kali ini Ustazah akan mengajar Pendidikan Islam tahun 4, bidang adab. Tajuknya Jiran Sepakat Membawa Berkat. Okay, kita tengok dulu pengertian jiran. Apakah yang dimaksudkan dengan jiran? Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga sebagai tetangga. Kita biasa dengar jiran tetangga. Okey. Apakah dalil yang menunjukkan kita ni kena beradab dengan jiran? Okey, kita tengok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Dan ini adalah hadis daripada Nabi, menunjukkan Nabi tak bagi kita menyakiti jiran. Jadi kita kena sentiasa beradab dengan jiran kita. Okey, kita tengok apa pula hukum beradab dengan jiran. Hukum beradab dengan jiran adalah wajib tanpa mengira agama dan bangsa. Tak kira lah jiran kita tu sama-sama Melayu ataupun sama-sama Islam ataupun bukan orang Islam, orang bangsa yang lain, bangsa Cina, bangsa India. Kita di negara kita di Malaysia ni hidup dalam masyarakat majmuk. Memang kadang-kadang kita ada berjiran dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi walaupun tak sama agama, tak sama bangsa, kita wajib beradab dengan jiran. Bahkan haram kita menyakiti mereka. Ni ingat ya, hukum adab dengan jiran. Okey, seterusnya kita tengok hak jiran. Apakah hak jiran terhadap diri kita? Okey, hak jiran kita boleh bagikan kepada 3 bahagian: perbuatan, percakapan dan emosi. Okey, kita kupas satu-satu. Okey, kita tengok hak jiran dari sudut perbuatan. Okey, apa hak jiran dari sudut perbuatan kita? Yang pertama, kita mesti menghormati adat, budaya dan agama masing-masing. Okey, yang kedua, tidak menyakiti jiran. Yang ketiga, menziarahi jiran ketika sakit. Yang keempat, memberikan pertolongan jika diperlukan. Yang kelima, melebihkan sedikit masakan dan memberikannya kepada jiran. Ini selalu kita buat, selalunya bulan puasa, tapi bukan bulan puasa pun tak apa, boleh. Kan? Ada masak lebih, bagi kepada jiran sedikit. Tidaklah kita masak wangi-wangi, sedap-sedap, jiran sebelah bau, tapi tak dapat makan pun, bau je dapat. Kalau ada lebih, bagi sedikit. Sebaiknya kalau nak masak sedap tu, masaklah banyak sikit kan. Okey, seterusnya, tidak mengganggu ketenteraman jiran. Contohnya, bunyi bising. Pagi-pagi lagi dah buka tuntang bunyi muzik daripada radio ke apa benda ke, sehingga mengganggu ketenteraman jiran. Okey, yang ni tidak boleh kita lakukan. Seterusnya, saling memaafkan. Bila ada melakukan kesalahan, kena saling memaafkan dan kena bertolak ansur dalam apa-apa perkara sekalipun. Okey, ini adalah antara hak jiran dari sudut perbuatan. Okay, kita tengok pula hak jiran dari sudut percakapan kita, kata-kata kita. Okay, yang pertama, memberikan nasihat sekiranya perlu. Bagi nasihat dekat jiran.
Okey, yang kedua, mengucapkan tahniah atas kejayaan jiran. Contohnya jiran sebelah dah dapat baby baru. Ucap tahniah. Ataupun jiran sebelah dapat kejayaan, dapat keputusan yang bagus dalam peperiksaan. Tahniah. Rajin-rajin. Kita kena ringankan mulut kita mengucap tahniah atas kejayaan jiran. Seterusnya kena jaga pertuturan. Jaga mulut kita, jaga kata-kata kita. Jangan sampai kita kata benda-benda yang boleh menyakitkan hati jiran. Jangan sampai kita mengumpat jiran ataupun mencela jiran, mencaci dan sebagainya. Jaga pertuturan. Okey, seterusnya kita tengok pula hak jiran dari sudut emosi, perasaan. Pertama, kena berprasangka baik dengan jiran. Prasangka baik maksudnya bersangka baik. Kan? Husnuzan dalam bahasa Arabnya. Kena bersangka baik dengan jiran. Ya. Kedua, kena bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Tunjukkan rasa simpati, emosi kita. Ini jiran kita ditimpa kemalangan, kita gembira pula. Tak boleh lah, kan? Kita kena tunjukkan rasa simpati. Ya. Kena bersedih juga ikut. Contoh jiran ada kematian. Kita pula buat parti dekat rumah. Tak boleh macam tu. Kena tunjukkan rasa simpati kita. Okey, itu antara hak jiran. Seterusnya kita tengok contoh kehidupan berjiran Rasulullah. Rasulullah SAW juga hidup dalam keadaan berjiran. Macam mana Rasulullah tunjukkan pada kita cara hidup dia berjiran. Okey. Contoh pertama, baginda selalu berbuat baik dengan jiran. Ya, Rasulullah sentiasa berbuat baik dengan jiran dan tidak pernah menyakiti mereka walaupun jirannya seorang Yahudi. Ya, seorang Yahudi tu maksudnya jiran Rasulullah bukan orang Islam. Ya, walaupun bukan orang Islam dan malahan Yahudi itu selalu menyakiti hati Rasulullah, selalu buat sesuatu yang untuk menyakitkan Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap buat baik dengan jiran dia yang Yahudi tersebut. Okey, seterusnya contoh kehidupan seterusnya, Rasulullah peka dengan kebajikan jiran. Bagaimana Rasulullah peka? Apabila memasak makanan, Rasulullah menggalakkan kita memberikan sedikit makanan kepada jiran, terutamanya apabila berlaku kematian dan musibah. Ya, bila masak, Rasulullah suruh kita masak banyak-banyak, berikan sikit kepada jiran. Kalau ada sikit, bagi sikit lah. Kalau banyak, bagi banyak. Kan? Terutamanya apabila berlaku kematian. Contohnya kalau jiran kita kematian, kita masakkan untuk jiran kita. Ya. Tak adalah dia dalam keadaan bersedih. Dia kena fikir nak masak, nak makan. Orang datang ramai kat rumah dia. Dia nak fikir masak-masak lagi. Sebaiknya kita terus je ambil tanggungjawab. Masakkan makanan untuk jiran tersebut. Untuk ahli rumah jiran tu lah. Jadinya bila sampai waktu makan, jiran tu tak payahlah fikir-fikir nak masak ke nak apa ke. Lapar, datang rumah kita makan. Ataupun kita bagi makanan ke rumah dia. Kan? Okey, seterusnya. Rasulullah melarang kita membiarkan jiran berada dalam kelaparan sedangkan kita kekenyangan. Sendu atau sendawa. Kan? Sendawa tu kenyang, belahak kan? Ataupun sendu, sedih. Jiran kita kena ambil tahu jiran kita tu tengah sedih ke, lapar ke, ada makan ke, kan? Contohnya waktu PKP, jiran kita tu ada makanan ke tidak. Jadi kita ambil tahu. Tak boleh biarkan jiran kelaparan. Seterusnya, contoh yang lain, Rasulullah menghargai jirannya. Rasulullah berpesan agar kita kerap memberikan hadiah kepada jiran dan mendahulukan jiran yang berdekatan. Bagi hadiah. Contoh baby dapat baby, belilah hadiah, bawa pergi melawat tengok baby tersebut. Kan? Ataupun jiran kita berkahwin, belikan hadiah atas perkahwinan. Okey.
bagi hadiah. Kedua, Rasulullah juga menegah kita meremehkan pemberian jiran walaupun kurang bernilai. Kalau jiran bagi hadiah kat kita, bersyukur, terima kasih. Tak bolehlah kita meremeh-remehkan pula pemberian dia. Ya, okey. Seterusnya, kepentingan adab berjiran. Apakah kepentingannya kita beradab sesama jiran kita? Okey, ada 3 kepentingan. Okey, dari sudut individu, masyarakat dan negara. Kita tengok satu persatu. Okey, dari sudut individu yang pertama, kepentingannya kita mendapat pahala dan keredaan Allah. Ya. Yang kedua, akan menjamin ketenangan emosi kita, emosi individu. Ya, sebab dah hidup amal apa semua kan. Jadi emosi kita tenang, seronok duduk di dalam kejiranan. Okey, yang seterusnya kita tengok dari sudut masyarakat, kerja berat menjadi ringan. Kalau ada melakukan kerja-kerja berat, gotong royong kan, buat sama-sama. Contohnya ada kenduri, jiran nak buat kenduri, ramai-ramai tolong kan. Okey, seterusnya hidup akan menjadi lebih harmoni, aman, damai. Okey, dari sudut masyarakat lagi, memupuk silaturahim, iaitu hubungan kasih sayang sesama masyarakat. Seterusnya, gejala negatif dapat dibantras. Gejala negatif, sama-sama kita bantras. Mungkin hidup dalam berjiran, tengok ahli keluarga jiran sebelah, ada anaknya yang nakal. Kena tegur, sama-sama tegur. Ya. Jadinya dapat membantras gejala negatif. Kita tak adalah tunggu orang lain ataupun kita nampak, kita biar je. Jadi gejala negatif itu akan berleluasa. Okey, seterusnya negara akan menjadi maju dan menarik kedatangan pelancong. Okey, kemudian ekonomi bertambah baik. Okey, berbuat baiklah dengan jiran. InsyaAllah, berbagai kebaikan akan datang kepada kita. Semoga kita tergolong dalam golongan orang yang baik. Alhamdulillah. Sekian dulu. Terima kasih daripada Ustazah Yus. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.